Dekat sini. Dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Nazir, Tuan Kursi Majlis Nazir dan Datuk Kursi Masjid, Imam-Imam, Bilal, Ibu Ayah, para jemaah yang dikasihi sekalian, dan juga sahabat-sahabat yang menonton secara online. Share. Tekan butang share. Ini pun salah satu kerja dakwah sebenarnya. Dakwah melalui media sosial. Dan subhanallah, saya sendiri pun setelah kita lalui PKP baru ni, kalau sebelum ni kuliah tak peduli online ni, tapi dah 2 tahun duk ceramah dalam bilik seorang. Atas ni nampak handsome, dekat bawah orang tak tahu kakai batik ke apa ke. Subhanallah. Dan teknologi ni, kita duduk di Selangor, orang dari Sabah, dari Sarawak, dari Johor, bahkan masa musim PKP baru ni dari Singapura, orang Malaysia, di Australia, di New Zealand ikut. Sehingga lepas tu ada yang request buat program khusus dengan orang Malaysia di New Zealand, di Adelaide, Australia. Alhamdulillah, dakwah terus berjalan. Moga-moga Allah terimalah sebagai satu amal soleh. Tajuk yang diberi pada saya malam ni berkenaan dengan tugas dakwah. Dakwah itu sendiri. Tugas dakwah ni tugas siapa? AJK Masjid ke Ustaz? Ustaz? Tugas Ustaz je dakwah. Okey. Cuba sebelum tu, ada 3 kategori dakwah. 3 kategori. Tolong lekat dalam kepala ni, ibu-ibu, ayah-ayah pun, dan juga yang selalu hadir. Saya dapat maklumat masjid ni ada K-pop rupanya. Ada? Bagus. Kelas apa? K-pop ni nama penuh dia Kelas Pengajian Orang Pencen. Masya Allah. Dakwah ada 3 peringkat. Saya, Tuan Razif, kalau saya kuliah ceramah kat mana-mana, kalau ada orang perempuan, saya akan semangat lebih nak ceramah. Bukan sebab nak gatal apa, sebab saya nampak ada akak-akak kita kat belakang. Saya sebut dakwah ada 3 kategori. Tengok muka buku nak ambil nota. Itu yang saya kata semangat tu. Kita orang ceramah ni, bila nampak orang ambil nota, tengok acik-acik kita ambil nota tu, kita jadi lagi semangat nak ceramah. Ambil nota, kita semangat. Dan mana-mana masjid saya pergi, kalau orang lelaki, dia terus hafal tu. Korang yang kena ambil nota, tak apa kak, ambil kak. Ada satu kuliah muslimah, kuliah duha. Saya kuliah muslimat. Saya tengah kuliah, makcik tu ambil nota. Saya tengok dia ambil nota, saya lagi semangat nak ceramah. Lagi semangat saya ceramah, lagi semangat dia ambil nota. Ceramah, nota. Selesai saya kuliah, saya pergi berjalan kat meja dia. Saya kata, "Cik, banyak ambil nota?" "Oh ya Ustaz." "Acik tulis apa tu?" "Saya pun tak tahu Ustaz." Ustaz lah laju sangat bawa kita pula. Ayah mak kena pula ke kita. Lepas tu saya kalau kuliah satu. Alhamdulillah. Bagus sebenarnya yang ambil nota. Kalau kelas K-pop ke, kuliah muslimat ke, kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang ada mingguan ke, ambillah nota. Bawalah kitab.
Bawa kitab, ambil nota. Ni suspend juga buat online, ada yang bagi bintang, ada yang bagi roti canai, asyik lemak nanti dulu nak ceramah. Dia bagi bunga, bagus ni. Bagi stars. Ada satu tu kita, bagus kita ambil nota. Ada kitab, catat, tarikh, isi. Kita meninggal nanti, anak-anak cucu tengok. Ni lah mak pergi kuliah dulu. Ni lah abah pergi kuliah, dia tengok nota kita. Dia tengok. Ada yang kita tinggalkan. Ini termasuk dalam ayat surah Yasin. Wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum maksudnya tanda-tanda yang kita tinggal. Antaranya kitab-kitab yang kita tinggal, nota-nota, anak cucu tengok, oh ni abah pergi kuliah ni mama pergi kuliah ni. Tengok nota, tarikh, nama ustaz, zikir ni, doa ni. Tengok kat nota, ada garisan, bengkok. Ni mama tidur lah ni masa gelar ni. Bengkok lah. Alhamdulillah. Jadi, saya nak sebut tadi, bila kita cakap bab dakwah ada 3 peringkat. Yang pertama, dakwah orang bukan Islam, kita nak ajak dia masuk Islam. Satu. Yang kedua, dakwah orang Islam yang tidak beramal dengan Islam sepenuhnya. Perangai teruk, tak semayang, curi, rasuah lagi, beli nombor ekor lagi, menipu lagi, pukul isteri lagi, tak datang masjid lagi. Ini kategori kedua. Dakwah orang Islam dah, tapi yang tidak beramal dengan Islam. Ini kategori kedua. Yang ketiga, dakwah orang Islam dah, yang beramal dah, dakwah nak upgrade lagi, nak tambah lagi amalan dia. Jadi saya sekarang yang malam ni peringkat mana ni? Pertama, kedua ke ketiga? Yang keberapa? Yang kedua ke ketiga ke pertama? Yang pertama tak dah kan? Dan sebab yang pertama tu kita kata dakwah orang yang bukan Islam. Ni yang dalam masjid ni ada yang bukan Islam. Online. Mungkin juga. Mungkin juga. Yang kedua, kita dakwah orang Islam. Tapi dia ni tak semayang, ni nombor ekor, datang tak datang je masjid, pukul isteri, cakap nipu lagi, claim overtime, tipu lagi, rasuah lagi. Itu yang kedua. Nak dakwah juga supaya dia bertaubat. Dia beramal dengan Islam. Yang ketiga, dakwah orang yang baik dah, cuma nak tambah amalan, nak tambah ilmu, nak perelokkan ibadat. Jadi saya ni sekarang, yang pertama ke, kedua ke, ketiga? Ketiga, baik dah lah. Cepat mengaku. Mana kau mengaku nombor 3 tu mengaku baik dah lah ni. Alhamdulillah. 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 Masing-masing kita tahu. Yang tak jawab tu dia sebenarnya rasa nombor 2 lah. Akulah tu. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita nak bincang pertama, kedua, ketiga, tugas dakwah ini. Ada orang dia kata, Ustaz, saya orang Islam tapi kategori nombor 2 tadi. Saya ni pun bukan baik sangat Ustaz. Semayang tu semayang lah, tapi nak kata khusyuk, oh payah Ustaz. Kunci hilang boleh jumpa masa tengah semayang. Tak ingat nak letak kat mana kunci, tengah semayang rakaat ketiga tu lah, kat laci tu jumpa. Saya Ustaz, saya ni bukan orang baik sangat. Kadang-kadang tinggi suara kat suami, kadang-kadang saya bergaduh lagi, kadang-kadang saya bukan baik sangat saya ni Ustaz. Jadi bila Ustaz cakap tajuk dakwah ni, saya rasa macam tak ada kaitan dengan saya. Saya nak berdakwah Ustaz, saya pun tak berapa baik lagi. Maka ketika tanganmu kotor selepas makan, basuh pinggang tak? Basuh pinggang tak? Isteri basuh Ustaz. Masa kita lepas makan, kita makan nasi, ambil lauk, tangan kita tu kotor lah istilahnya.
Nak suruh basuh pinggang. Sini panggil pinggang ke pinggan? Sorry, pinggan. Pinggan. Nak basuh pinggan. Masa tu boleh tak kita kata, tangan saya kotor ni, takkan nak basuh pinggan? Pinggan kotor dah, tangan saya kotor. Tak, kita tak kata gitu. Kita kata apa? Tangan saya kotor, saya akan basuh pinggan. Hasilnya, pinggan bersih, tangan pun bersih. Maka, kalau kita rasa kita ni kotor lagi, tak berapa baik. Saya tak nak dakwah Ustaz. Tak naklah ajak orang datang masjid. Saya pun tak berapa baik lagi. Tak. Walaupun tangan kita kotor, kita basuh pinggang tu, moga-moga dalam proses itu kita pun bersih sama. Ni saya ni pun yang datang ceramah. Tuan-tuan ingat saya ni baik 100%. Ada juga kelemahan-kelemahan. Sebab tu ada seorang ulama, tak silap saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, Allah menutup aib-aibku. Sekiranya kamu tahu aib-aibku, kamu pun tak nak belajar dengan aku. Itu tawaduk dia. Masing-masing kita ada kelemahan. Tapi walaupun tangan aku kotor, aku nak basuh pinggang. Supaya pinggang bersih, tangan aku pun bersih sekali. Minyak-minyak tu hilang, kena sabun nanti. Begitu juga dengan tugas dakwah. Kita tak tunggu, Ustaz, saya nak tunggu jadi baik dulu, Ustaz. Saya nak tunggu jadi baik dulu, barulah nak fikir dakwah-dakwah ni. Barulah nak ajak-ajak orang ni. Nak share dalam grup WhatsApp, tazkirah, nak ajak orang datang masjid. Tunggu saya baik dulu. Bila baik? Macam mana nak ukur baik? Itu sebenarnya bisikan syaitan. Bisikan syaitan supaya kita tidak buat kerja yang mulia ini. Bila sebut dakwah, inilah tugas utama para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas dakwah. Kita selalu dengar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu ummah yang mengajak pada kebaikan, yang mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Moga-moga kita termasuk di kalangan golongan ni. Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Sifatnya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ajak orang pada kebaikan. Sebelum saya nak bagi dua yang kedua dan ketiga, saya nak pergi yang pertama dulu. Yang kadang-kadang ramai di kalangan kita terlepas pandang. Yang pertama tadi. Ada tak yang dalam masjid sekarang dan yang sedang menonton online sekarang, ada tak yang ada kawan bukan Islam? Ada tak? Ada tak? Ada. Berapa kali kita cuba dakwah mereka? Bagaimana cara kita dakwah mereka? Yang pertama, tuan-tuan, dah kita bincang tajuk dakwah ni, boleh tak tanam satu niat, sebelum aku mati, aku nak usahakan paling kurang ada seorang memeluk Islam di atas usaha kita. Boleh tak? Cuba renung dalam kepala kita. Bimbang, kita ada kawan satu office, ataupun kita ada pekerja kita, ataupun kita ada kawan atau tempat kerja, ataupun kita ada partner bisnes kita yang lama dah kita berkawan, kita tak pernah pun ada niat nak dakwah dia. Kita tak pernah pun ada niat nak cerita hak Islam pada dia. 15 tahun kawan, akhirnya dia mati dalam keadaan tak beriman. Takut di hari akhirat nanti dia dakwa kita, Allah, aku dah berkawan lama dia tak pernah cerita pun tentang Islam padaku. Ustaz, saya memang juga nanti kalau saya nak ceritakan dia rasa hati macam mana. Itu cara. Sebab tu saya kata cara tadi. Yang pertama, sebelum cerita cara, tanamkan niat dulu. Bila saya sebut begini sekarang, cuba set dalam kepala kita sekejap. Siapa yang kita rasa paling rapat? Siapa yang kita boleh nak target? Yang pertama sekali target
orang yang paling dekat dengan kita, yang kita rasa boleh tunjuk contoh yang baik. Kadang-kadang kita pula yang tunjuk contoh yang tak baik. Ada seorang Ustaz Fitri Abdullah, sekarang ni pengurusi Perkim Selangor. Dulu Hindu, dia masuk Islam dengan almarhum Tuan Guru Harundin. Dia kerja bank dulu. Lepas dia masuk Islam, dia kata lah, saya baru tahu rupanya sembahyang Zuhur 5-10 minit je. Masa sebelum saya masuk Islam, saya kerja bank, kawan-kawan kita pergi sembahyang Zuhur dekat 2 jam. Lepas dia masuk Islam, kata lah, sembahyang 5-10 minit je Zuhur. Dia masuk Islam dengan almarhum Tuan Guru Harundin. Sekarang ni begitu aktif dakwah. Dia kata bila saya masuk Islam, kawan-kawan Islam dekat bank tu ada seorang dua yang sedih. Saya tanya sebab apa sedih? Dia pun tanya kawan dia masuk tu, dekat nak masuk bulan Ramadan. Sebab selama ni dia sebelum Islam keluar makan, kawan-kawan yang Islam tu kirim makan tengah hari, kirim plastik hitam, ye. Dan bila dia masuk Islam tak ada orang dah nak kirim. Rupanya kita yang tidak tunjuk contoh yang baik pada orang bukan Islam. Jadi yang pertama sekali, yang khususnya yang ada kawan yang bukan Islam, cuba niat tunjukkan contoh yang baik. Bukan bermakna kita nak pergi kutuk Tuhan dia, jangan kutuk Tuhan dia, sembahan dia. Tapi kita boleh bersembang, boleh bertanya, boleh bercerita. Tapi nak bercerita tentang Islam, ada satu pepatah Arab, dia menyebut faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak dapat memberi sesuatu. Dia tak ada ilmu tentang Islam, macam mana dia nak memberi ilmu? Jadi automatik bila kita ada niat nak dakwah, automatik kita akan bersungguh nak cari ilmu. Baca, tengok dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Facebook, kuliah-kuliah, dia akan cari ilmu. Tengok Dr. Zakir Naik, tengok orang ni, dia akan bersungguh. Tak apalah kok, saya rasa saya sebut sikit. Okay. Tahun 2011. Saya dulu masa tu saya duduk dekat PJ. Sekarang saya tak duduk dah situ, dah pindah dah. Tahun 2011. Bila saya duduk kat situ, kadang-kadang adalah jemputan-jemputan program yang saya kena pergi ke airport. Lalulah, kadang KLIA, Port Subang. Saya selalu naik teksi salah seorang jemaah surau dekat rumah saya tu. Ada pakcik tu, dia memang pandu teksi. Jadi saya duduk rapat dengan dia kat surau. Jadi saya fikir, ni cara kita pun, dia tolong saya tolong dia. Baik kita bayar kat dia. Jadi senang berusaha nak pergi ke airport. 45 minit KLIA. Itu sekali saya nampak kawasan teksi, ada orang India lah juga bawa teksi. Saya mari terlintas. Aku 45 minit ke airport. Kalaulah boleh duduk dalam teksi dengan orang bukan Islam, ini peluang nak bersembang bab Islam. Pakcik ni selalu jumpa dah kat surau. Niat nak tolong dia lah, naik teksi dia. Tapi peluang dakwah. Ya Allah, kalau aku boleh jumpa orang, aku boleh dakwah. Subhanallah, bila kita ada niat, saya nak pergi ke airport Subang je gitu. Saya kata hari ni aku tak nak naik pakcik ni, aku nak pergi, isteri saya bawa kereta keluar dari rumah, drop saya kat bus stop tepi jalan tu. Hari ni Allah kalau boleh jumpa teksi, nak cuba. Berhentilah seorang pemuda, budak muda India, ambil. Saya kata saya nak pergi airport Subang. Dia kata, bang, ada dua jalan. Satu jalan dekat, jam, tak payah bayar tol. Ada satu lagi jalan jauh sikit tapi kena bayar tol, tapi cepat sampai. Saya kata saya nak yang cepat sampai. Bayar tol tak apalah, saya tambah. Dalam kepala saya, jujur dia ni, dia pergi pilihan. Jalan, sambil berjalan tu saya sembang, tanya lama dah bawa teksi ke. Tanya dulu, berkenalan dulu, bawa teksi tinggal kat mana, duduk seorang, family pun tak bicara sangat dah dia. Sebab dia ni bawa teksi, keluarga rasa dia ni macam tak apa berjaya. Saya tanya dia, minum arak tak?
Oh, bang, saya tak minum. Saya tak minum. Pokok? Pokok isyak biasa aja kan. Nombor ekor. Itu biasalah. Itu. Saya dapat rasakan jawapan yang jujur. Dia kata dia tak minum arak dan dia mengaku dia beli nombor ekor. Dia mengaku isyak okok. Saya kata, jujur dia ni. Seronok lagi sembang. Saya kata, you jawab betul lah, jujur lah you ni. Yelah kita mau rezeki berkat. Kata, rezeki berkat. You mana tahu itu perkataan? Oh, saya pun ada kawan-kawan sekolah dulu orang Melayu. Sejak pada itu, tahun 2011. Sejak pada itu, saya ambil nombor telefon dia. Saya simpan. Saya kata, boleh tak kalau saya nak pergi airport, nak pergi mana-mana, saya call you. Boleh bang, boleh. Tu, sampai airport saya pun bagi lebih. Duit saya bagi lebih sikit, tak banyak lah, RM5, RM10 lebih. Bang, lebih tak apalah, you punya hadiah. Sejak pada tu, setiap kali saya nak pergi airport, sengaja saya pergi airport KLIA, panggil dia. Tapi muka memang muka Samsung Atau KLIA. Jadi sepanjang saya KLIA ke KLIA 45 minit ini masa lain pula ni, waktu lain. Saya tanya tentang Tuhan dia. Dia jaga kuil, tanya tentang Tuhan Hindu. Saya cerita tentang Tuhan saya. Cerita makna Qul huwallahu ahad. Oh, itu macam. Sembang. Saya ajak dia makan kat rumah. Ada sekali tu anak saya dekat Tadika 6 tahun, Bashir. Hari tu saya tak dapat ambil anak. Saya suruh dia pergi ambil anak kat Tadika. Orang Tadika tak nak lepas, takut kena colek anak ustaz. Dan muka Samsung mana? Budak anak saya kenal. Uncle. Itu saya kenal uncle. Anak saya cakap, barulah orang Tadika bagi naik. Sebab saya ajak datang makan di rumah dengan isteri saya, dengan anak saya. Dia pergi makan kat kedai makan. You tak busy ke? Jom keluar makan. Saya dengan anak-anak makan. Dan subhanallah. Saya ceritakan, nak masuk Islam, you kena buat gini-gini. Oh, Islam. Mulalah cerita buat solat, buat apa. Ini ambil masa lah. Hampir setahun. Saya cerita macam mana cara nak masuk Islam, apa amalan kena buat, cara semayang. Satu hari tu dia kata, bro, malam tadi saya sudah masuk Islam. Ini lama lama tempoh masa, setahun lebih. Saya kata, dia masuk Islam kat mana? Kat rumah ayah lah. Dia macam mana maksudnya? Seorang-seorang saja. Saya kata, alhamdulillah. Mari. Dan saya datang rumah saya kat BJ, ajar semayang. Dia semayang dengan anak saya. Anak saya sekarang umur terkata 4 dah. Masa itu tahun 2012. Nanti rumah. Lepas seminggu 2 kata dia pergi semayang kat masjid. Orang masjid halau dia. Sebab cara duduk dia salah waktu semayang. Pernah satu malam siang dia call, bro, macam mana malam tadi teksi saya rosak kat tepi highway. Jadi saya tunggu kawan datang baiki. Pagi baru dia datang baiki. Saya tidur dalam teksi. Dah, apa yang masalah? Settle dah kereta? Kereta settle dah bro. Tapi malam tadi I tak semayang. Isyak macam mana? Subuh tadi pun I tak semayang. Saya dapat satu kesimpulan bahawa dia dah tak tinggal semayang. Maknanya bila dia tak boleh semayang tu dia panik. Lepas tu gitulah. Ajar keluar makan. Saya kata, brother, you telah buat satu keputusan besar. Masa tu dia agak susah sikit nak daftar masuk Islam. Saya kata jumlah daftar dia tak nak, sebab dia takut nama ayah dia kena buang dalam IC. Dia takut kena buang. Abi Abdullah. Saya kata tak apa, jom pergi daftar, kekalkan nama ayah you, Krishnamurti, kekalkan, cuma tukar nama you saja. Boleh ke? Boleh. Mana tak Abi Abdullah. Jadi nama dia Ganesan. Saya panggil dia Gary. Anak-anak dia panggil yang ke Gary SpongeBob. Anak-anak saya panggil dia ke Gary SpongeBob. Dia panggil kat anak saya Upin. Kapan? Jadi saya kata tukar je Ganesan, tukar je Abdul Ghani bin Krishnamurti. Boleh ke? Boleh buat je, tak apalah. Umar Al-Khattab dulu masuk Islam, Umar Al-Khattab juga. Kan? Abu Bakar pun masuk Islam, Abu Bakar juga. Jadi tukar nama. Saya kata you dah buat satu keputusan besar untuk masuk Islam. Saya nak minta you buat satu lagi keputusan besar. Apa bro? Saya tanya dia.
Saya tanya dia, you bawa teksi ni, duit sebulan dapat banyak mana? Dia bagi tahu. You bayar sewa bilik berapa? Dia bagi tahu. You baiki teksi ni rosak berapa? You bayar sewa teksi berapa? Dia kata duit yang saya banyak dapat banyak ni, saya makan, minum, bayar sewa bilik, bayar teksi, habis. Semua habis. Tak, jadi rat race. Habis gitu je duit saya, tiap-tiap bulan. Tak ada simpan. Saya kata saya nak minta you buat satu benda besar. You telah dah buang satu, terima Islam, ada satu lagi dalam hati you. Dia kata apa? Buang you punya teksi. Saya nak minta you buat satu lagi keputusan besar. Stop pandu teksi. Jom kita pergi belajar di pusat pengajian khusus Perkim. Masa tu saya arrange di Sungai Petani, Kedah, belajar full time. Dia kata dah teksi you putar balik pada company tu. Dah saya nak bergerak macam mana? Tak apalah sebut kot. Auzubillah minasyaitanirrajim. Betulan masa tu saya pakai kereta lama saja, ada satu kereta Ford lama. Betulan saya nak beli kereta baru. Saya kata kereta ni ambil kat you. Kereta saya ambil kat you. Kereta buruk pun. Sebab saya nak beli yang baru. Kalau saya nak beli yang baru tu, kesian kat dia, takut susah nak bawa. So saya bagi yang buruk je lah. Ingat ustaz kuat sangat ke iman? Bagi yang buruk. Tapi hidup lah, boleh bergerak, boleh pergi Kedah semua. Dia ambil kat you kereta ni. Saya alhamdulillah betul beli kereta baru ni, ambil kat you. Ganti teksi. Cuma yang nak minta you stop bawa teksi. Pergi masuk kat Perkim, masuk belajar full time pakai teksi tu. Dia setuju. Dia setuju. Dia pergi belajar kat sana 2 tahun. Dan alhamdulillah dia jadi best student kat sana. Dia bukan saja dapat belajar ilmu kat sana, bini pun dia dapat kat sana. Isteri dia dari Sarawak, orang Bidayuh, asal Kristian, best student kat situ. Dia pun best student. Ustaz dia buat arrangement. Saya kata okey, you nak kahwin, datang balik. Betulan saya kat masjid kat PJ tu, kita buat arrangement. Saya jadi ahli keluarga, kita urus juga nikah semua, buat majlis kenduri kahwin pun buat kat masjid ni. Saya kuliah kat masjid tu dulu. Buat kat masjid ni, kita jadi family you. Ada pula kawan seorang sponsor hotel Blue Wave tu, Mardiyah tu kat Shah Alam untuk honeymoon malam pertama. Boleh kahwin dia. Alhamdulillah. Orang baru masuk Islam ada 2 perkara penting. Yang pertama ilmu, yang kedua sumber keuangan. Lepas dia habis belajar, lepas dia kahwin, saya kontak Ustaz Fitri yang saya kata anak murid Ustaz Arondin, anak angkat Tuan Guru Arondin. Arrange dia pergi kerja dengan Ustaz Fitri. Kerja dengan Ustaz Fitri. Jadi income ada, ilmu ada. Kemudian dia kata, dia tak bro dah, Ustaz buat bagi saya, Ustaz. Rasa nak belajar lagi lah. Dia pun sambung diploma pengajian Usuluddin di Bangi, dah selesai. Habis diploma Usuluddin, sekarang ni dia buat degree pengajian Islam tahun akhir. Dan dia sekarang ni duduk bagi kuliah forum di TV Hijrah pun ada masuk, di RTM pun ada masuk. Subhanallah. Kalah kita. Saya rasa Allah, alhamdulillah Allah bagi rezeki dapat rapat dengan dia, dan sampai sekarang kita keep in touch. Dia dakwah, dia pula buat dakwah di orang asli. Maiz panggil kalau ada orang nak murtad, dia bagi kaunseling. Tuan-tuan saya, na'udzubillah, saya minta jauh cerita ni nak tunjuk baik ke apa, tak ada. Allah yang bagi hidayah. Tapi sekadar saya nak sebut, nak ajak tuan-tuan tanam satu cita-cita. Ya Allah, sebelum aku menghembuskan nafas aku yang terakhir, aku nak usaha ada seorang masuk Islam kerana usahaku. Kita baca tengok Dr. Zakir Naik, orang masuk Islam tangan dia. Kita baca sejarah sahabat-sahabat kita dari jemaah tabligh, pergi ke Jepun, pergi ke Afrika, berpuluh orang masuk Islam. Dia kita ada niat, paling kurang seorang. Dan kita harap kalau seorang tu masuk Islam, anak, cucu, cicit dia, generasi dia, kita pun ada sama pahala sama. Moga-moga Allah terima lah, insyaAllah. Selesai yang pertama. Inilah yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidina Ali masa nak pergi perang Khaybar. Esok nak pergi perang Khaybar, malam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, esok aku akan berikan panji ketua perang kepada seorang pemuda yang sayangkan Allah dan Rasulnya, dan dia pun sayangkan Allah dan Rasul. Esok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali. Mana Ali? Di kalangan tentera-tentera ni, sahabat kata, Rasulullah, Ali ada kat belakang sana, sakit mata. Rasulullah kata, panggil Ali ke sini. Sayyidina Ali datang, lalu Rasulullah meludahkan air liurnya dan meletak di mata Sayyidina Ali, dan dengan izin Allah sembuh mata Sayyidina Ali. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau isteri sakit mata jangan ludah. Bang sakit mata bang, jangan. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Isteri sakit mata bawa pergi klinik. Ya, anak sakit mata pun bawa pergi klinik. Jangan ludah. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali, nak pergi berperang, wahai Ali, jangan gopoh. Nak perang dengan Khaybar ni, tanya dia dulu, ajak mereka peluk Islam dulu. Kalau mereka keras nak lawan juga, maka barulah perang. Ingat Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau ada seorang mendapat hidayah dengan usaha kamu, maka lebih baik bagi kamu daripada dapat unta merah. Ini kenderaan yang paling mahal masa tu, unta merah. Jadi kalau seorang dapat hidayah kerana usaha kita, seperti kita dapat kenderaan paling mahal. Kita pergi pada kategori yang kedua. Yang kedua tadi nak dakwah siapa? Dakwah orang Islam yang kurang beramal dengan agama. Tuan-tuan, untuk makluman, saya sendiri, program yang paling saya minat, kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, forum ke, ceramah ke, yang paling saya minat sekali apa dia, tuan-tuan tahu tak? Khutbah Jumaat. Itu slot yang paling saya minat, yang paling saya cuba untuk tidak cuti. Khutbah Jumaat. Sebab apa? Sebab khutbah Jumaat ni, orang tak semayang pun datang, orang rasuah pun datang, orang pukul isteri pun datang semayang Jumaat, orang beli nombor ekor pun mari, rokok semayang pun jatuh selik nombor ekor sebab tu. Orang sebelah tengok celaka dia ni, main Jumaat beli nombor ekor, dia pun pegang yang dia punya, takut jatuh juga kan. Jadi mari semayang Jumaat. Ada berita ni, makna sport toto tu biasa berapa sekali beli? Berapa ringgit harga dia? Nasib baik tak ada yang jawab. Sebab pernah satu masjid, jemaah ramai macam ni, 200-300 orang, saya tanya, tuan-tuan, berapa harga nombor ekor sekali beli sport toto tu? Tok Bila jawab. Dia kata, Bila tahu ke? Dia kata, dok ustaz, kawan saya selalu beli. Kawan tu kawan. Jadi bila khutbah Jumaat ni, bagi saya inilah peluang dakwah kategori nombor 2 tadi. Ini peluang. Yang malam ni, yang saya datang kuliah ni, hak mari ni orang baik-baik semua dah, InsyaAllah. Amin lah sikit. Ini suami-suami yang soleh semua ni, setuju? Sekejap nak tanya orang belakang, ni suami-suami yang soleh? Senyap belakang. Tak berapa setuju Dan ni yang datang malam ni, kalau kita kuliah subuh, yang datang kuliah subuh tu lagilah orang baik-baik dah. Ni yang datang malam ni baik-baik dah, InsyaAllah. Yang saya kata kategori ketiga, orang baik dah, cuma nak upgrade. Orang baik dah nak tambah ilmu. Orang baik dah nak jadi pendakwah yang lagi berkesan. Tapi bagi golongan kedua, ruang khutbah Jumaat adalah ruang yang sangat-sangat berkesan untuk dakwah.
Allahu Akbar. Saya hari tu khutbah. Lepas khutbah ada seorang pakcik, "Ustaz, saya umur 52 tahun dah. Hari ni kali pertama saya datang sembahyang Jumaat dengan khutbah. Saya tak tidur hari ni." Yang seorang tu datang, "Ustaz, hari ni saya menangis dengan khutbah Jumaat." Yang tu peluk, marah kat saya, "Ustaz dah punya pasal. Hari ni saya tak boleh tidur sembahyang Jumaat." Subhanallah. Dia khutbah Jumaat ini mekanisme, ini ruang yang sangat-sangat berkesan dan bernilai. Sekarang saya kuliah ni, orang baik-baik. Kalau saya sembahyang Jumaat, masjid kita ni atas ada orang tak? Jemaah ada atas. Tu keluar sana belakang ada orang tak? Ini ruang khutbah Jumaat. Kita nak bagi tahu jangan bercakap-cakap dalam khutbah. Kita nak bagi tahu jangan main telefon waktu sembahyang Jumaat dalam khutbah. Kita nak bagi tahu wahai suami, jangan duduk berkasar dengan isteri. Ketika kamu terima isteri dengan akad nikah, ingatlah, bukan untuk setahun pertama je, "Love you B, B nak apa?" Lepas 7, 8 tahun, 10, 15 tahun, kita dah tak peduli tanggungjawab pada isteri. Dalam khutbah lah. Nak ingatkan masyarakat, khutbah. Subhanallah. Ada satu masjid ni saya tak tahu lah. Ada satu masjid, saya khutbah Jumaat. Sini macam mana kutipan derma masa khutbah tu buat macam mana? Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Saya tengah khutbah, saya duduk atas mimbar. Yang jalan kutip derma ni, biasa masjid budak kecil ni orang tua. Yang bawa bukan tabung, jabir. You know jabir? Bekas duit tu lah. Uncang. Uncang, jabir. Kita tengah khutbah, dia duduk jalan. Saya kata, "Cik, duduk dulu khutbah." Sekarang waktu khutbah, kita tak nak lara dia lah. "Cik, duduk dulu." Dia tak faham jalan ni. "Cik, yang kutip derma tu, duduk dulu. Sekarang waktu khutbah, nanti lepas main Jumaat, jalan balik, baru duduk." Sebab main Jumaat ni, dia bukan macam kuliah, macam ceramah. Orang ambil nota pun tak boleh masa main Jumaat. Ambil nota dalam handphone. Main Jumaat kita kena fokus. Dia duduk berjalan. Tapi seronok lah. Jalan sebab apa seronok? Orang letak duit dalam uncang satu, dalam poket dia satu lagi. Ataupun anak JK dapat duit. Tapi kita bimbang, kalau tu orang dewasa, dia dah lara. Jemaah ni pula nak ambil beg duit, nak pilih, takut juga kena yang 50, nak pastikan yang RM1 kan. Jadi nak buka duit main Jumaat tak boleh ganggu. Tak boleh. Jadi 2-3 hari lepas main Jumaat tu, sampai cerita kat saya, rupanya ada orang marah, ada AJK masjid marah kat ustaz. Apalah ustaz tu tegur orang kutip derma, "Minggu ni kutipan kita sudah berkurang." Saya kata, "Oh, dia marah kat saya." Tak apalah, itu tugas dakwah saya. Saya bukan saja nak dakwah masyarakat, AJK masjid pun saya kena dakwah. Sebab saya nak tegur supaya tidak menyebabkan orang lara sembahyang Jumaat. 3 bulan lepas tu, masjid tu jemput lagi saya khutbah Jumaat. Kata, "Ji, hari tu saya datang, saya dengar ada orang marah kat saya. Saya kalau saya khutbah, saya tengok orang khutbah derma, tengah khutbah tu saya suruh stop. Tengah khutbah saya suruh stop." AJK kata, "Oh, ustaz tahu ada orang marah." Ada orang bagi tahu. Untuk makluman ustaz, memang betul. Ada seorang dua AJK yang tak setuju dengan ustaz. Masa dalam khutbah tu tegur orang kutip derma. Bila dia tak setuju, kami telah buat mesyuarat. Rupa-rupanya dalam mesyuarat, 3 orang tu je yang tak setuju, yang lain semua setuju dengan ustaz. Dan kami telah ambil keputusan stop kutip derma waktu khutbah. Kami buat tabung-tabung banyak di luar masjid, kami buat pengumuman, dan sejak kami buat begitu, kutipan lagi banyak daripada biasa. Alhamdulillah, saya kata alhamdulillah. Ini nikmat. Bukan nikmat kalau kata kita betul. Mana kita boleh baiki sesuatu. Subhanallah. Dalam khutbah. Demikianlah medium
yang kita sangat-sangat boleh manfaatkan. Dan itu dakwah, itu tugas kita golongan ketiga ni, dakwah ketiga yang baik dah ni, untuk kita ajak sahabat-sahabat kita datang ke masjid, imarahkan masjid. Jangan tunggu ustaz TV datang kuliah baru nak ramai. Betapa ramainya ustaz-ustaz kita yang tidak masuk TV tapi ilmunya lagi banyak lagi. Betapa ramainya tutup guru kita di luar sana yang takwa, saleh, amalannya lagi baik lagi. Bukan nak kata yang masuk TV ni tidak takwa, tapi nak bagi tahu jangan pilih ustaz. Kita kena pakat-pakat imarahkan masjid surau ni. Dan alhamdulillah, saya sampai masjid ni juga saya nampak ada yang ada bawa anak-anak kecil jauh sana. Ada anak-anak, alhamdulillah, bawa anak-anak datang ke masjid, adik-adik. Dah bersunat ke belum? Dah. Atuk pun anggut juga. Saya tak tanya atuk tahu dah bersunat tu. Atuk pun jawab tak sunat dah. Dia sunat dah? Alhamdulillah. Bukti-bukti. Tuan-tuan, ada orang kata, Ustaz, ni kita bawa anak-anak ni, dia orang duk berlari kat belakang. Dia orang tak dengar pun kuliah. Kat sini ada tak budak-budak yang duk berlari belakang? Ada tak? Ada tak? Masalah tak tu? Itu bukan masalah budak-budak kecil duk berlari kat luar. Yang masalah kalau bapak budak berlari dalam masjid, itu masalah. Budak-budak memang kerja dia, bidang tugas dia dah berlari, job scope. Tapi kalau ada yang boleh duduk, ini bonus lah. Kalau dia, tuan-tuan, kita bawa anak-anak kecil ni yang umur 6 tahun, 7 tahun, jangan harap dia dengar kuliah sejam ni. Tapi kalau ada yang boleh dengar, alhamdulillah. Kita niat kita bawa mereka dapat barakah masjid ni, dapat majlis ilmu, jinakkan mereka di masjid. Kita datang masjid, kalau kita tak bawa, dia duk tengok YouTube kat rumah. Bawa. Dan tolong kita orang masjid jangan terlalu garang dengan budak, dengan anak-anak ni. Tolong jangan terlalu garang dengan anak-anak. Jangan jadi sebab mereka jadi takut nak datang masjid. Dia orang berlari sikit kat luar. Baik, bising. Dia. Sunat sekali lagi. Kena potong sekali lagi. Takut budak tu. Yang dia trauma dia nak datang masjid. Paderi, mereka ni kalau ada budak datang ke gereja, how are you son? Bagi gula-gula, bagi duit. Kita kata tiru akhlak Nabi Muhammad. Jangan. Saya sebut ni sebab saya pernah lalui. Saya pergi kuliah maghrib di satu surau, lantai kayu, Kuala Lumpur ni lah. Jadi saya sampai agak lewat, rakaat ketiga dah. Saya masuk saf, saya pun duduk tahiyat akhir ikut jemaah. Ada seorang lagi tepi saya, dia masuk duduk tahiyat akhir juga. Masa duduk tahiyat akhir ni bunyi budak-budak belakang berlari di mana geduk kan lantai kayu. Jadi berlari bunyi geduk belakang. Yang duduk tahiyat sebelah saya ni, dia berhenti balik semayang, dia bangun. Saya perasan dia duduk gitu tu orang pakai serban, duduk tahiyat. Dia duduk lagi, dia bangun, dia keluar dari semayang. Saya bunyi dia berjalan, dum macam undertaker tu, dum. Saya dalam hati, dia nak buat benda ni tengah semayang, berhenti kita dia tengah semayang. Saya bunyi, dia tampar budak. Kita tengah baca tahiyat, Allah, dia tampar budak ni. Lepas tu berlari geduk bunyi ke arah pintu, senyap. Dia pun mari duduk baca tahiyat sebelah kat saya balik. Nak tanya kot tampar ke, tapi tak ada tanyalah. Tak tanyalah. Habis sembahyang, saya pun tak, lepas habis sembahyang tu, sembahyang sunat, saya pun mula kuliah. Saya mula kuliah 5 minit, naik seorang perempuan kat pintu surau. Siapa tampar anak saya tadi? Anak saya nak pergi surau. Siapa yang tampar? Kita tengah kuliah. Oh, ramai buka anak. Siapa tampar anak saya? Bukan dia buat benda, dia nak datang surau. Jadi, ya, masa tu kita nak salahkan siapa? Budak tu memang nak salah habis imai.
Nak salahkan mak dia pula. Kalau kita duduk tempat mak ataupun ayah, anak kita pergi surau, balik bekak muka ni, nangis anak. Kita tak tahu anak kita buat apa kat surau. Tapi ini semua pihak kena mainkan peranan. Bayangkan lepas tu budak ni trauma, tak nak datang dah surau masjid. Sebab kena tampar. Saya tak kata budak main bising tu tak salah. Jadi, mak ayah kena mainkan peranan. Bukan bermakna bila saya kata budak-budak tak apalah dia orang bilang, kita kena mainkan peranan. Pesanlah pada anak-anak. Bantulah AJK. AJK jangan terlalu garang. Ada masjid yang memang dia sedia bilik khusus. Ada petugas khusus. Ada program-program besar, anak-anak ni akan dikumpul dalam tu. Program mewarna, bertanding azan, ada main bilik. Ada. Tak apalah ada masjid buat, tak buat pun tak apa. Tapi nak bagi tahunya, jinakkan anak-anak ini datang masjid surau ni. Jangan kita terlalu garang. Ada satu masjid saya pergi memang kreatif. Hari itu kebetulan hari saya tak khutbah. Saya ada entah apa saya tak ingat, ada urusan. Tak disinggah je sembahyang Jumaat. Kita tengah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Pengurusi masjid buat pengumuman. Adalah pengumuman tu saya pun tak perasan sangat. Masa kita tengah sembahyang sunat. Yang saya perasan yang terakhir. Yang terakhir kita tengah sembahyang ni. Anak-anak di belakang jangan bising dan jangan bermain. Kalau ada yang bermain akan dikurung di dalam bilik jenazah. Kita tengah main sunat ni, wah bilik jenazah. Oh senyap budak-budak belakang. Senyap budak-budak belakang. Yang belakang tu pun senyap dengan bilik jenazah. Jadi maksud saya ini dakwah. Dia tidak terlalu garang dengan anak-anak ni. Dan dia juga ambil cakna. Buatlah kaedah masing-masing. Nak bagi hadiah ke apa ke, gunalah kaedah. Tapi inilah bila kita sebut berkenaan dengan dakwah. Pernah tak dengar ayat Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kamu, mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Ya, air untuk minum boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Apa maksud hikmah? Hikmah ni lembut, Ustaz. Lembut. Bukan. Hikmah bukan lembut. Lembut tu yang main telefon orang tengah malam tu. Boyfriend. Dia ada misal janggut boyfriend, cari boyfriend. Itu jenis lembut. Apa maksud hikmah? Bijaksana. Hikmah dalam dakwah maksudnya bijaksana. Apa maksud bijaksana? Bijaksana ni Ustaz, hikmah. Apa maksud hikmah? Malam ni tolong ingat. Sepanjang saya ceramah ni ingat hikmah ni satu cukup. Apa maksud hikmah? Hikmah dalam dakwah maksudnya ucapan atau perbuatan yang sesuai pada masa yang sesuai kepada orang yang sesuai dengan cara yang sesuai dengan kadar yang sesuai. Hikmah. Apa maksud hikmah? Ucapan atau perbuatan. Cara kita cakap ataupun tindakan yang sesuai kepada orang yang sesuai dengan cara yang sesuai pada masa yang sesuai dengan kadar yang sesuai. Hikmah. Itu bijaksana tadi. Nak senang faham. Kita seorang ayah, anak 5 orang. Ada anak
Yang kita nak marah kat dia, kita buat masam muka, senyap, tak tegur. Dia dah datang minta maaf kita. Kan? Ada anak yang kita nak tegur dia, kita kena cubit sikit. Senyum. Cubit sikit baru dia ikut. Kan? Ada anak cubit ke buat masam dia tak boleh. Kita kena ambil rotan. Baru dia dengar. Betul tak? Ada anak kita nak tegur dia, kita kena tarik nikmat dia. Handphone bagi balik ke ayah. TV tak boleh tengok, 2 hari tak boleh tengok. Basikal tak boleh kayuh sebab tak siap kerja sekolah. Ada yang macam tu. Ayah yang hikmah, dia akan kenal anak-anak. Yang ni buat gini, yang ni buat gini, yang ni gini. Faham tak? Itu makna hikmah. Boleh faham tak ni? Apa maksud hikmah? Cuba bagi tahu saya. Apa dia? Ucapan atau perbuatan yang sesuai kepada orang yang sesuai, pada masa yang sesuai, dengan teknik yang sesuai, dengan cara yang sesuai, pada kadar yang sesuai. Itulah hikmah. Hikmah. Nak contoh gini, dalam sebuah kapal terbang, penerbangan dari Jeddah ke Riyadh, Arab Saudi, kapal terbang. Dalam penerbangan daripada Jeddah ke Arab Saudi, orang naik flight, ada seorang badui. Sampai sekarang ada lagi orang pakcik tua, orang geng-geng pada pasir, dah lama orang kampung Arab. Dia naik kapal terbang tu, dia nampak business kelas yang kosong kat depan tu, pak dia duduk. Pakcik tua ni, dia orang kampung, tak biasa naik kapal terbang. Dia ingat macam naik, siapa dulu dapat kursi kosong berebut duduk, itulah tempat dia. Jadi pakcik ni, seat dia belakang, dari Jeddah ke Riyadh, Arab Saudi. Dia naik je, dia nampak seat kat depan, kat business class tu kosong lagi, pak dia duduk. Orang pun penuh semua. Pramugari, pakcik kat belakang. Tak, aku dapat kursi ni kosong, aku duduk lah. Aku tahu. Pakcik, tengok tiket. Kenapa? Cik, tiket ni belakang. Tak, aku naik tadi kursi kosong, aku duduk dulu. Business class depan. Pakcik tak boleh, kita nak terbang dah ni. Pakcik kena pergi belakang ni kursi orang. Tak, aku naik tadi kosong, aku duduk lah. Tak boleh nak buat apa pramugari. Ngadu kat kapten, kat pilot. Kapten ada pakcik seorang, dia tu ni, dia duduk kat kursi business class, tak nak pergi belakang. Kapten tu datang. Kapten tu datang. Pakcik, tengok tiket. Tiket saya. Kapten tengok. Oh, tiket pakcik. Pakcik nak ke Riyadh kan? Riyadh lah, aku nak pergi ke Riyadh. Tengok anak. Oh, ni kursi ni untuk orang terbang pergi ke Madinah. Kursi ni untuk orang duduk di Riyadh, kursi di belakang tu. Oh iya ke? Kau baik-baik semua. Hikmah. Terus dia ambil beg cepat-cepat. Mana untuk pergi ke Riyadh, kat mana kursi? Ini Madinah, aku tak nak duduk sini. Terus pergi duduk belakang. Faham tak saya maksud hikmah? Demikianlah dalam dakwah. Dakwah, kadang-kadang kita nak bagi tahu satu hukum, kita nak sampaikan, macam mana kita nak sesuaikan. Kita melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baru masuk Islam, ada kanak-kanak, ada orang datang baru masuk Islam, orang muda. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni nak masuk Islam. Saya dengar dah, saya akan patuh semualah, mayang, puasa, cuma tolong izinkan saya untuk berzina. Yang lain saya akan masuk Islam, saya ikut semua. Tanya soalan gitu. Para sahabat yang ada dekat ni nak marah. Apa benda tanya soalan gitu? Rasulullah kata, tunggu. Patut ke tanya soalan gitu? Rasulullah pergi kat dia. Rasulullah tanya, atarda li ummik, kamu reda ke kalau ada orang berzina dengan ibumu?
Tak, Rasulullah, saya tak reda. Atarda li ukhtik. Kamu reda tak kalau berzina dengan kakak kamu, dengan adik perempuan kamu, dengan anak perempuan kamu, dengan makcik perempuan kamu? Dah. Rasulullah pergi kat dia. Rasulullah sapu dada dia. Allahumma tahhir qalbahu, hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Wahai pemuda, kamu tak reda orang zina dengan mak kakak dia perempuan. Orang lain pun sama, tidak reda kamu nak berzina dengan kakak dia perempuan. Sama je. Kata pemuda ini, sejak daripada saat itu, dosa zina lah dosa yang paling aku benci. Ini cara Rasulullah nak menganjak paradigma sekarang, nak ubah pemikiran, nak ajak mikir. Kalau nak kira para sahabat nak marah lah. Itu hikmah. Kita pernah dengar kisah yang masyhur, seorang badui datang ke Madinah dalam masjid Nabi. Orang badui ni orang pada pasir, hidup dia dengan unta. Masjid Nabawi tu tak ada kapek cantik macam kita ni. Rasa macam baru je kapek ni. Ni yang sedekah ni, keluar derma ni, pahala berjalan dah ni buat kapek ni. Pahala berjalan. Nanti cerita bab sedekah tu sekejap lagi. Jadi zaman Nabi, masjidnya berlantaikan tanah. Badui itu datang, tiba-tiba badui itu kencing dalam masjid. Badui kencing dalam masjid. Sahabat nak pergi terkam. Badui itu nampak. Rasulullah kata, da'uh. Biarkan dia selesai dulu. Jadi badui ni, dia nampak dia tengah kencing, nampak orang datang nak terkam, dan dia nampak Rasulullah halang dan orang pun tak jadi terkam. Dia pun selesai kencing dalam masjid. Lepas dia selesai kencing, Rasulullah pergi kat dia. Rasulullah kata, ini masjid tempat kita mengagungkan Allah, kita beribadah. Tak boleh kita kencing dalam masjid. Lain kali jangan kencing kat sini. Badui ni, dia bila Rasulullah tegur dengan baik, dan tadi dia tengok orang nak terkam dia tengok Rasulullah yang halang, Rasulullah beritahu dengan baik, dia pun berdoa, Allahumma rahamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Badui ni berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, jangan rahmati yang lain-lain tu. Rasulullah kata, jangan doa halang rahmat kepada orang lain, tapi nak beritahu badui, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain-lain tu. Maknanya hasil dakwah Nabi. Dalam hadis ni saja, ni hadis Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bincang terlalu banyak pengajaran dari segi dakwah, pengajaran dari segi kesihatan. Orang tengah kencing sedap-sedap, kita pergi terkam, dia berhenti, tak sihat yang geribak dia. Kan, dari segi kesihatan dan dari segi mudarat yang lebih besar. Cuba bayangkan, orang tengah kencing, kita pergi tangkap dia pun lari dalam masjid, lagi banyak tempat. Dia juga ada hukum fiqah. Nabi kata siramkan air. Hukum fiqah, ulama bincang daripada hadis ni banyak pengajaran istinbat. Tapi yang kita nak ambilnya pengajaran dalam aspek dakwah, hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut satu perkara lagi bab topik dakwah ni. Antara perkara yang sangat-sangat menjadi motivasi kepada saya ialah alhamdulillah, saya rasa masya-Allah daripada tahun 2005 buka 20 tahun dah alhamdulillah. Allah bagi peluang pada saya duduk bergerak masjid, surau, berkongsi ilmu, sikit-sikit ilmu yang ada ni berkongsi. Alhamdulillah. Antara perkara yang menjadi motivasi pada saya dalam bab dakwah ni, satu peristiwa yang berlaku kepada seorang ulama yang masih hidup, dan dia ceritakan kisah tu. Bila saya dengar kisah dia, kisah tu lah, subhanallah, namanya Syekh
Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Masih hidup di Arab Saudi, di Riyadh sekarang ni. Kalau dalam YouTube banyak view video ratus ribu juta YouTube dia. Tak bahasa Arab lah. Dia lecturer universiti, dia khatib, dan dia juga banyak program-program TV. Dia cerita satu hari dia dijemput berceramah di suatu tempat yang jaraknya daripada tempat dia dalam 400 km. 400 km dari sini ke mana ya? Kedah, Bukit Kayu Hitam. Biasa pergi sana Masjid Songkla. Jadi Bukit Kayu Hitam lah, 400 km ya. Jadi Syekh ni, orang telefon dia jemput ceramah. Kata jauh, dia ni sibuk menyelia tesis, pelajar PhD, pelajar master, program TV, khutbah, ceramah. Syekh tolonglah datang, kami harap Syekh tolong datang, tolonglah. Jauh. Tolong Syekh, tolong. Akhirnya kerana yang jemput ni semangat sangat, duk follow up, dia datang. Dia bagi tarikh, dia datang. Dia lah naik kereta. Sampai di lokasi tempat program, yang sambut dia ni, Syekh, terima kasih Syekh datang. Salam peluk. Kata Syekh, aku menghidu bau rokok semerbak. Rokok, bau rokok. Mana penganjur ni kuat isap rokok. Peluk Syekh. Allah, bau rokok. Orang Arab kalau bau rokok ni sensitif. Syekh peluk Syekh, tak apalah. Dalam hati tak apalah. Lepas tu, terima kasihlah Syekh datang. Masuk dalam dewan ceramah. Ada 300-400 orang dalam dewan. Syekh pun mula ceramah. 10 minit ceramah. Yang sana bersembang, yang sini ketawa, yang sini bangun, yang sini keluar dewan, yang sini bercakap, yang cakap telefon. 15 minit yang ni keluar masuk dewan, yang ni gurau, yang ni. Syekh kata takkanlah aku nak teriak, oi dengar ceramah, aku pun ceramah je lah. Tak layan. Habis ceramah, selesai. Penganjur tadi kata terima kasih Syekh datang ke tempat kami. Okey. Syekh pun baliklah. Sebagai manusia biasa, ni bukan malaikat. Terasa bahawa masanya macam membazir. Syekh kata berlalu satu tempoh masa, setahun selepas tu dia ceramah yang dijemput tu macam ceramah Maulidur Rasul, Isra Mi'raj yang sekali-sekali. Kata Syekh, setahun berlalu, aku dapat satu panggilan telefon. Syekh ingat tak tahun lepas yang Syekh datang? Ingat. Nak ajak sekali lagi ni. Syekh pun teringat tahun lepas punya kenangan indah. Dan memang dia sibuk. Orang pelajar master, pelajar PhD. Cari orang lain dulu boleh tak? Saya jauh ni, saya pun sibuk. Syekh tolonglah datang. Saya sibuk, saya minta maaf. Syekh, tolong nak Syekh juga yang datang. Macam tahun lepas datang lah. Syekh kata cari orang lain dulu. Syekh, dengan kesibukan dia, dengan pengalaman tahun lepas, dengan cari orang lain. Syekh tak apa Syekh, kita tunggu Syekh. Bila Syekh boleh datang, tak apa Syekh. Last sekali, Allah, saya faham perasaan Syekh tu. Akhirnya setujulah. Bolehlah saya datang. 400 kilometer. Kata Syekh, bila aku sampai di tempat tu, ni hak tahun lepas ni dok sambut. Syekh nampak dia jauh dah. Hak tahun lepas. Peluk-peluk, bau rokok semerbak. Saya kata Allah, ingat ke berubah dah tahun ni bau rokok. Syekh terima kasih, jumpa lagi tahun ni saya datang. Jemput masuk. Saya kata je. Ramai 300-400 orang macam tahun lepas. Syekh mula ceramah 10 minit, 15 minit. Yang ni ketawa, yang ni bangun, yang ni keluar dewan, yang ni masuk. Sama kes macam tahun lepas. Habis ceramah. Syekh kata ada tak nak tanya soalan? Orang Arab ni tuan-tuan, kalau buka soalan memang berebut bangun nak cakap. Tapi tak ada seorang pun bangun hari tu. Syekh kata kalau tuan nak bangun pun tulis kat kertas pun tak apa, hantar ke depan. Saya nak tengok orang faham ke tak. Adalah 4 helai kertas sampai. 4 helai kertas. Salah satu kertas tersebut Syekh buka, tertulis Tuan Syekh,
Ingat tak, tahun lepas Tuan Syekh pernah datang ceramah di sini. Dalam ceramah tersebut Tuan Syekh ada sebut fadilat, kelebihan solat sunat witir dalam ceramah tahun lepas. Demi Allah, sejak hari itu sehingga malam tadi saya tak tinggal pun solat witir sebab dengar Syekh bagi tahu itu. Kata Syekh, syaitan duduk ganggu aku selama. Ini ubatnya. Allah. Faham tak ni? Maknanya dia pergi, dia rasa ceramah dia orang tak dengar. Tapi nikmat tuan-tuan, nikmat kita dakwah, kita ajak orang beramal, orang amal. Ini satu nikmat yang paling hebat. Ini nikmat yang paling hebat. Katakanlah malam ni saya duduk ceramah ni, saya cerita tentang dakwah orang bukan Islam. Ada di kalangan kita yang berniat esok mula rapat sebulan, 2 bulan, lepas 3 bulan, 4 bulan ada seorang masuk Islam tangan dia sebab saya sebut malam ni. Lepas tu dia cerita pula kat saya. Itu nikmat yang sangat besar. Allahu Akbar. Maknanya kita beritahu orang amal. Itu maksudnya. Kata Syekh, bila aku dengar baca kertas ni, ada seorang yang amal yang aku beritahu tahun lepas, lega rasa. Macam kita lah datang kuliah, separuh tidur. Moga-moga yang tak tidur tu amalkan ilmu, tak apalah. Yang tidur tu, orang kalau dengar datang kuliah, dia tidur waktu kuliah, pahala dapat tak? Cepat je jawab dapat Subhanallah. Dakwah. Ada nak lancar tambung Palestin tadi? Ke jalan dah? Dah jalan dah? Tak ingat tengok. Maaflah betul. Jalan dah? Jalan. Alhamdulillah. Untuk kutipan sumbangan Palestin. Jalan. Jadi bila bersebut tentang dakwah, kau berapa dah kita ni? Kat kau 9 dah. Jugalah kau ni malam-malam Jumaat ni tak boleh balik lewat sangat. Ni malam? Bukan malam Jumaat malam ni. Secara kesimpulannya, tugas dakwah ini bukan tugas ustaz saja, bukan tugas HJK masjid saja. Dakwah nak mengajak orang pada agama. Kita forward poster ceramah, kita forward jadual kuliah masjid nak buat apa-apa ni, nak tukar kapet. Tukar kapet ni kutip derma berapa lama? Semua komplit. Ada sumbangan sebahagian, ada sumbangan jemaah, ada sumbangan lembaga zakat, ada. Okey, saya nak beritahu satu perkara. Kalau masjid buat pengumuman nak renovate ruang solat, nak tar kawasan parking, nak baiki tandas, nak beli kapet, nak tambah aircon, setiap kali masjid umumkan kutipan derma, pasti akan sampai masa siap benda tu. Pasti. Soalan yang penting, bila siap tu, duit kita ada berapa banyak kat situ? Tu soalan penting. Nak buat pasang kapet, bila umur nak buat, insya-Allah akan dapat kapet baru. Tapi bila kapet baru ni siap, duit kita ada berapa banyak di kapet ni? Itu soalan penting. Dan apa peranan kita yang kita buat? Ustaz, masjid nak renovate banyak nak Ustaz, 200,000 nak. Saya adalah 2,000 boleh bagi. Berapa banyak yang kita tolong kutip dengan orang lain untuk bagi kat masjid? Biar kita mainkan peranan. Tapi saya nak sebut banyak-banyak pun saya pun rasa segan. Sebab nampak jemaah masjid ni pun, jemaahnya dah ramai, baik-baik belaka. Alhamdulillah. Ada kelas K-pop, ada kelas duhan, nampak kuliah banyak. Alhamdulillah. Jadi sekarang, kita ni baik semua dah. Tolong mainkan peranan, ajak orang untuk imarahkan lagi masjid. Apa yang kita boleh buat? Taman-taman kita, kat rumah-rumah kita. Ibu-ibu, orang perempuan dia lagi hebat. Dia punya hubungan dia, geng-geng kelas kutu dia. Dia kelas kutu. Geng-geng kutu, geng-geng pucuk-pucuk dia.
Ini peranan kita. Ajak orang kawan kita untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Ini dakwah. Bukan tugas ustaz saja. Ada seorang budak muda, seorang anak muda, tiap-tiap awal bulan dia pergi kat masjid KL sana lah, kat Subang Jaya, kat Shah Alam, Kelana Jaya. Dia pergi ambil gambar jadual kuliah masjid yang sebulan punya. Masjid ni dia ambil, masjid ni dia ambil, masjid ni. Saya kata, awak pergi ambil jadual masjid banyak-banyak ni, awak nak buat benda? Nak pergi semua kuliah ke? Tak ustaz. Di Facebook saya, setiap hari saya akan update jadual kuliah. Contohnya 1 bulan masjid ni Shah Alam, kuliah ni ustaz ni. Masjid ni Subang Jaya, kuliah ni ustaz ni. Masjid ni dekat Gombak, ustaz ni kuliah ni. Ikut setiap hari dia update di Facebook dia. Untuk hari ni masjid ni saya kata dah apa gitu. Ustaz saya nak ceramah macam ustaz saya tak pandai dah. Jadi saya update ni, harapan saya kalaulah ada orang tengok jadual ni, dia pergi dapat juga saya tumpang pahala. Allah, ada yang macam tu, ada yang macam tu. Subhanallah. Jadi pelbagai cara untuk dakwah. Ada seorang anak muda saya jumpa dia, AJK Surau, begitu aktif atur jadual. Saya kata, awak ni bagus awak. Dia kata, ustaz saya dulu tak macam ni. Habis dulu kenapa? Oh dulu saya berat ustaz. Kata berat macam mana, nampak kurus je. Ustaz dia budak Kelantan. Dia kata dia datang Kuala Lumpur, dulu dia lara. Datang masa bujang kerja mak dispense, kerja Pak Gad. Ngarut sekali kerja dia. Majlis surau ni memang hari Jumaat je lah datang. Tu pun khutbah kedua baru masuk masjid. Perut saya ustaz mayang on off. Jadi saya kata dah, apa cerita yang awak sekarang ni jadi JK surau, jemput orang kuliah semua ni? Dia kata, ustaz, masa saya bujang dulu, gitulah keadaan sehingga saya kahwin. Bila saya kahwin, saya pindah. Saya menyewa dekat satu taman perumahan. Dekat taman ni ada satu surau yang sangat aktif kuliah. Maghrib, subuh, duha. Surau dekat taman saya menyewa, tapi saya tak pernah pergi pun. Dia kata dah. Lepas tu, ustaz, jiran saya, petang-petang apa saya ada petang-petang duduk main dengan anak, dia bagi tahu. Saya tak nak sebutlah nama dia, tapi contohnya Mat lah. Mat, jom surau malam ni, ustaz ni datang. Dia kata, dia cerita kat saya bila jiran ajak pergi surau, dia tiba-tiba batuk. Saya tak apa, sihat hari ni bang. Skrip lah, tak sihat. Tak apa, rehat dulu. 2-3 hari lagi terserempak dengan jiran pula. Mat, malam ni ustaz lain, jom datang surau, best ustaz malam ni. Oh bang, saya janji dengan anak isteri nak keluar makan malam ni. Dia kata dia yang asal nak tengok movie malam tu terpaksa keluar makan. Alasan kan? 2-3 kali bagi alasan anak sakit atau anak tuition, dia tak sihat. Dia kata satu petang jiran dia datang, Mat, bawa satu kertas A4. Mat, ni jadual kuliah surau sebulan, mana-mana malam yang free datanglah. Bagi jadual sebulan. Dia kata, ustaz, saya tak ada alasan. Saya pun pergilah. Satu malam tu saya pergi dekat-dekat anak isyak dah, duduklah dengar kuliah sikit. Bila saya pergi, jemaah surau pula jenis mesra. Baru pindah ke? Khabar kerja kat mana? Asal kampung mana? Saya jumpa pula orang Kelantan, Ustaz. Saya orang Kelantan, jumpa orang Kelantan pula surau. Orang mau kaji, orang dekat kau dah. Lepas tu saya pergi sekali, lepas tu saya tak pergi dah surau. Saya pergi beli roti canai, jumpa orang surau. Lama tak nampak outstation ke? Orang mesra, guys. Sebab tu kita orang masjid ni nampak orang baru, kita mesra. Baru pindah ke, kita boleh tolong apa-apa. Tapi jangan soal banyak sangat, kan dia takut pula SB ke apa ni.
Hikmah lah dalam dakwah. Lama. Dia kata dah bila orang tanya lama tak nampak pula. Dia pun pergilah. Dan pergi lewat surau dia ni ada buat makan pula. Jadi dia rasa bersalah. Orang ajak makan. Bila makan bersembang pula. Jadi dia mula rasa takkan aku nak datang masa makan ni. Dia mula datang awal. Bila mula datang awal, ada setengah ustaz tu dia kata jenis kelakar, jenis rasa macam seronok pula dengar. Ada ustaz ni yang datang ceramah, macam ketuk kat dia, keku mata kepala dia. Ustaz tak kenal dia pun. Ustaz sebut hal keadaan pejabat, duk gurau dengan bini orang, Maya Zuhur lewat. Dia kata macam ustaz kata tak kepala dia. Ustaz tak tahu. Dia kata dia pergi dengar kuliah. Banyaknya persoalan-persoalan terjawab. Cuba jawapan. Dia tak tanya pun macam ustaz jawab. Masalah hidup dia. Subhanallah. Dia jadi mula minat, semakin rapat dengan orang surau, baik, istiqamah, ambil nota, mula baik dengan ustaz. Alhamdulillah, rezeki Allah beri, dia beli rumah satu tempat lain, dan kat rumah yang dia beli ni, di surau ni lah yang dia panggil, dia pula yang tukar susun orang kat kuliah kat surau. Sekarang ni kerjanya duk jual kereta. Allah buka pintu rezeki, Allah buka hidayah. Hasil dakwah siapa? Dakwah siapa? Bagi kertas A4 ni jadual sebulan ni. Dah hari ni ajak tak boleh datang, hari ni esok datang boleh ni, dalam bagi jadual sebulan. Pelbagai cara tanam dalam diri kita. Besar pahala kalau kita boleh ajak orang melakukan kebaikan. Last kali untuk malam ni. Boleh? Boleh last. Yang terakhir. Ini yang saya kata nak kepada golongan ketiga. Saya nak share ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ni kalau kita amalkan ketika kita nak keluar dari rumah, bila kita keluar dari rumah, kita baca doa ni, syaitan akan mengelak daripada jumpa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang baca doa ni, bila keluar dari rumah, qila lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Bila kita keluar dari rumah, kita baca doa ini, malaikat akan berkata, kamu telah mendapat hidayah, kamu telah mendapat perlindungan, kamu telah mendapat kecukupan. Wa tanahha anhu syaitan. Tanahha, syaitan akan tanahha. Apa maksud tanahha? Macam ginilah, ustaz datang kuliah, kita pun duduk baik rapat dengan ustaz kat kuliah. Ustaz sebut berhentilah isap rokok, fatwa kata haram, bazir duit, kesihatan. Kita isap rokok, kita baik dengan ustaz kat masjid. Ada sehari itu kita jogging ataupun kita kat shopping komplek, dia isap rokok, kita berjalan kat sini rokok, ustaz jalan kat sini, kita buat macam mana? Kita isap rokok, nampak ustaz, tadi itu ustaz dah sebut buat rokok, aku baik dengan ustaz kat masjid, kita tengah isap rokok, ustaz lalu, kita buat macam mana? Orang ramai jawab ngelak ni mesti ada pengalaman ni kan. Dia akan mengelak kan? Dia mengelak ke dia buat rokok? Macam ada cerita tu kan, dia ni kuat isap rokok. Dia kata, ustaz, saya baca satu, saya memang kuat isap rokok, saya baca satu buku, saya baca satu artikel bahaya merokok pada diri saya, pada isteri, pada keluarga, kemubaziran, fakta-fakta bahaya saintifik. Sejak daripada itu saya berhenti dah. Saya berhenti baca buku tu. Dia berhenti baca buku kalau berhenti isap rokok. Jadi bahasa Arab, bila kita berjalan tanahha, maknanya dia mengelak untuk bertembung. Rasulullah kata, siapa yang baca doa ni ketika nak keluar dari rumah, syaitan akan tanahha anhu syaitan. Syaitan akan mengelak, tak nak jumpa dia.
Ketika kita keluar rumah, nak pergi pasar ke, nak hantar anak sekolah ke, nak pergi kerja ke, baca doa ni. Nak pergi jogging ke, baca doa ni. Ikut saya sama-sama baca doa ni. Yang nak rakam tadi boleh rakam balik. Tadi saya kat depan, saya tak sebut lagi doa ni. Yang nak rakam boleh rakam. Doa ini dibaca ketika keluar dari rumah. Siapa yang baca doa ni, malaikat akan kata dia telah mendapat hidayah, dia telah mendapat perlindungan, dia telah mendapat kecukupan, dan syaitan mengelak tak nak jumpa dia. Mari kita baca sama-sama doa itu. Saya baca, sila ikut. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu je doanya. Senang ke susah? Kalau nak sambung sikit lagi boleh tak Ustaz? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Silakan. Sekali lagi kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sila baca. 1, 2, 3. Bila waktu baca, keluar rumah. Tak kira lah nak pergi jogging, nak pergi pasar, nak pergi balik kampung, nak pergi kerja, nak hantar anak, baca. Syaitan akan mengelak dari itu. Allah. Boleh tak amal ni? Nanti saya datang lain kali, ataupun kita jumpa di mana-mana. Ustaz, saya ingat tak Ustaz datang masjid kami dulu, saya amal doa tu Ustaz. Dah 3 tahun saya amal. Allah, ni'mah. Ini saya kata kategori ketiga dakwah tadi. Orang baik-baik dah, amalkan. Boleh? Naik kereta, adik-adik. Boleh adik-adik baca dalam kereta nak pergi sekolah. Ajak mak baca, ajak ayah baca. Kita ayah bawa kereta, okey baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Tenang. Ustaz, dah naik kereta tu baca subhanallazi sakhkhara. Bacalah. Tak nak sambung lagi bismillahirrahmanirrahim. Dah sengaja kalau bagi yang panjang lagi tak nak amal. Kita bagi yang paling pendek dah tu. Kita bagi yang paling pendek dah tu. Aman. Insya-Allah. Ini kita kata dakwah kita kategori yang ketiga tadi. Jadi saya pun banyak sangat dah. Saya pun tak tahu apa saya jadi semangat je malam ni. Mungkin kerana tuan-tuan semua aura, tuan-tuan keikhlasan, saya pun jadi rasa seronok nak berkongsi. Sebab topik dakwah ni topik yang sangat luas. Dan ini peranan kita masing-masing. Tadi pengurusi sebut paling kurang kita dakwah isteri kita, kita dakwah suami kita dakwah ahli keluarga kita, itu paling kurang. Dan niatlah untuk amal apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Saya rasa sekadar inilah untuk malam ni. Minta maaf tuan-tuan terlajak masa sikit. Rasa seronok bersama tuan-tuan malam ni. Moga-moga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.